Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan, bulan Ramadan berkahnya di sini. Allah. Allah. Aduh. Ni kenapa lah pula ni? Tak laratnya. Allah. Seorang ni lemau betul. Seorang ni apa ni? Exercise kat dumbbell ke ni? 456. 457. Oi. 458. Hilang ngantuk aku dengar penipuan kau. Takkan kau nampak tu lebih. Angkat ini memanglah boleh. Tak. Aduh. Tadi kenapa yang Abang Hei lemau sangat? Abang Amin macam terlebih aktif pula. Ramadan bukan alasan untuk kita tidak bereksersis. Letih lah nak puasa, nak exercise, puasa-puasa ni. Habis tu? Letih tak? Habis tu patut exercise ke patut bermalasan? Ini yang kita kena tanya orang yang patut lah. Letih lah nak exercise kan. Takkan bersama-sama kita jap lagi. Ya, betul. Kan? Macam mana kita nak menipu kan? 456 kan? Dan anda juga boleh menghubungi kami kalau anda memang kaki exercise sepanjang bulan Ramadan. Yep. Ataupun anda memang tak setuju untuk exercise bulan Ramadan. Dah ibadah-ibadah lah faham rasanya. Betul, baik kita berbincang. Dan untuk kita bergaduh dan berbincang itu, sila call ataupun buat panggilan di 0322828578 Ya. ataupun 0322828579. Ataupun boleh WhatsApp kami di 011-4047-6564. Ni hasil exercise dah hafal nombor telefon. Betul. Tu dia ingat dah otot-otot Exercise di otaknya. otak memang penting. Memang jadi Betul. kan. Facebook abang. Facebook kita di RTM Radio Television Malaysia. Right? Kenapa kita duk bersungguh suruh anda call, suruh WhatsApp dan sebagainya? Sebab kita nak bagi hadiah voucher yang bernilai RM250 yang ditajuk oleh Pusat Pakaian Hari-Hari. Hari-hari dia taja kita. Ya betul. So kita perlukan 2 pemanggil bertuah setiap hari. Ya benar. Jadi telefon dan menangilah sebagai pemanggil bertuah untuk dapat voucher bernilai RM250 tersebut. Ya. Nak tahu siapa menang, kena tonton sampai habis. Yap. Okey. Alright. So kita nak membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Kan tentang senaman ni. Ya. Kita nak panggil panel yang sesuai Ya, untuk betul. berkata-kata mengenai ini. Dia bukan Chris Evans. Oh. Dia bukan juga Thor. Tapi nama dia nama versi Malaysia. Di Malaysia? Coach Faiz. Coach Faiz. Kita Faiz persilakan. Arifin, silakan. Orang Sador, ya. Baik. How are you, bro? Sihat. Sihat. Bawa bertumbuk sekarang. Wih, terasa. Alamak, sihat awak? Khabar? Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, Kita jumpa Alhamdulillah. online je dalam borak dulu menang bersama dulu kan? Ya betul. Tahun lepas lah tak silap saya. Tahun lepas. 21. Tapi masa tu dia staff ini ke ataupun dia? Dekat skrin tak nampak. Tak nampak kan? Tak nampak. Tapi fit sama kot. Still fit lah kan? Tapi fit lah kat skrin tu. Jangan. Awak macam mana? Kalau you lihat pada to the title, dia kata, malas lah. Dia kata nak exercise. Ya. So, dalam Ramadan, Ya. okay, so you punya first reaction apa? So, yalah sebab saya pun banyak kategori kan. Ada mostly ramai orang cakap, Ramadan kita fokus ibadat dulu. Betul tak? So, fitness, benda lain semua kita tolak ke tepi. Dan mungkin kita boleh sambung balik selepas raya. Lepas ni. Tapi Faiz pun fikir juga sebenarnya kalau kita fikir dari sudut apa itu fitness, apa itu kelebihan bersukan adalah untuk memberi kita lebih banyak tenaga. So actually kalau kita combine dari segi kita maintain some form of exercise, kita menjalankan sedikit latihan, workout, kita actually dapat tingkatkan kita punya tenaga supaya kita boleh amalkan amal ibadat dengan lebih baik. Maknanya latihan yang terkawal. Betul. Maknanya latihan yang terkawal dan support puasa itu sendiri. So, bolehlah bersemangat beribadah. Faham? Tapi. Okey. Ambil lah. Awal sangat ni. Diorang nak jadi pemanggil bertuah. Ada caller dah. Woi, nampak aja Coach Faiz tu telefon. Okey, siap. Nampak permainan di situ. Assalamualaikum. Siapa di sana? Saya Kak Aziz daripada Shah Alam. Kak Aziz daripada Shah Alam. Okey, Silakan, Kak soalannya.
Okey, soalannya dalam keadaan kita berpuasa sekarang ni, kan, walaupun kita berpuasa, saya rasa exercise perlu dibuat juga demi menjaga kesihatan, kecergasan badan kita. Baik. Jadi, Kak Zee nak tanya, senaman apa yang sebaik-baiknya elok dalam bulan puasa ni? Okey, soalan Okey, tu terima Baik, kasih baik, Kak Zee. sebenarnya saya nak tanya lepas buka nanti kan. Tapi nampaknya Kak Zee dah ambil modal saya. Baik. So kita tanya awal lah kan. Tapi Apa senaman? nak jawab sekarang ke macam mana? Nantilah dulu. Nanti luar kan? Kita break dulu lah. Baik, kita berehat dulu. Kalau tidak, nanti jawapan dia terputus. Kita bagi ruang dulu Baik, so kita berehat seketika. Jumpa lagi dalam Borak Dulu. Baru buka hashtag Berkahnya di sini. Take a break. Setiap petang saya akan bersenam sebab saya merupakan pelajar tari di Universiti Melaya. Penat tu memang penat tapi kita nak cergaskan. Jadi saya tak naklah dalam puasa ni kita sakit apa semua. Jadi kita perlu bersenam jugalah. Tak pernah bersenam pada bulan puasa. Mungkin tak sempat kot. Ataupun kita rasa kita letih, perangai saya akan rasa letih lah. Tapi saya ada kenalan kawan-kawan yang di satu taman tu, dia orang yang mana yang betul-betul yang tiap-tiap hari nak jogging, dia orang akan jogging pada pukul 6.30 macam tu. Lepas jogging, dia orang terus buka puasa lah. Bersenam ni adalah satu aktiviti yang saya rasa saya tak boleh tinggal. Bersenam ni boleh mendatangkan kita lebih kesihatan yang baik. Tak kira lah di waktu bulan Ramadan ke, tak bulan Ramadan ke, mana-mana pun kita kena bersenam. Disebabkan saya memang seorang penari, jadi saya menggunakan tubuh badan yang sangat sihat. Saya memang dah dari kecil sampai ke sekarang ni memang asyik menari dan menari. Jadi saya rasa benda tu penat tapi anjing. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Itu dia kata-kata orang ramai mengenai exercise di bulan Ramadan. Tadi soalan tadi jangan lupa Dia kena jawab ni. Dia kena jawab. Dia jawab, kita nak jemput dia punya model. Ya, Wow. betul. Tapi sebelum tu terus buat panggilan di 0322828578 dan 0322828579. Betul? Atau WhatsApp ni abang? 011-4045-6544. 4047. Dan boleh juga tinggalkan komen di ruangan Facebook RTM iaitu Radio Television Malaysia. So kita nak jemput. Ini pun kawan saya juga. Model kepada exercise tadi. Ya, betul. Dia akan jadi orang yang akan buat demonstrasi. Oh, Pasal dia okey. sangat dahsyat exercise ni. Sampai cergas. Kita nak persilakan Syamil. Waalaikumsalam. Duduk. Duduk. Wih. Amin. Awak datang sini jogging Jangan. Kami dikabarkan di studio ini bahawa Syamil datang ke sini berjogging. Ya. Betul kan? Dia betul lah sejak lepas Zuhur tadi. Sejak Dia baru sampai. daripada mana tadi berjogging? Syamil daripada tadi Puncak Alam lah. Daripada Puncak Alam? Daripada puncak alam tu sampai ke Angkasa Suri. Bukanlah. Jadi daripada mana? Jogging. Sampai PJ je. Masa kita bagi kad tadi tu. Kita harus banyak bukit kan kita nak lalu. Kat situ Pak Ustaz. Itu dah cukup dah tu. Bukit kat RTM ni dahsyat. Tapi untuk pengetahuan, Syamil sebenarnya papa baru tau. Dia dah start, sebulan. Sebulan lebih. Alhamdulillah. Baby. Alhamdulillah rezeki. So Tahniah. mungkin guna baby tu untuk jadi dumbbell ke? Baby saya sebenarnya antara faktor-faktor yang membuatkan saya tak sabar nak balik ke rumah adalah dia punya ketembaman tu. Macam mana? Ketembaman dia itu daripada pipi bawa ke lengan, alhamdulillah sampai ke paha, jari-jari dia dan benda-benda tu semua macam antara faktor saya tak sabar nak balik rumah. Jadi welcome to the club. Thank you for maknanya accepting me. sepanjang Ramadan ni jangan harap exercise lah. Exercise. Saya, kalau cerita saya exercise ni bulan Ramadan sebab Syamil sebelum ni ada masuk ada apa ni? Personal training sebab saya tu tak reti apa-apa. Bila kita tak reti, kita kenalah ambil satu personal trainer. So nak dijadikan cerita, lepas tu dah puasa. Saya jadi blank. Alamak. Tapi saya jadi personal trainer tadi blank juga. Dia tak blank. Saya jadi blank sebab sekarang ni aku dah masuk ni sebulan awal. Dah masuk bulan puasa, macam mana ni? Aku memang tak boleh ni ke? Tak boleh exercise ke? Ada jawapan dia.
Kuat. Teruskan. Dia dah jadi pengacara keempat. Okey, Thank you, man. Senang kerja. Tapi actually, jaga anak pun dah kira exercise juga. Kan? nampak? Sebab tangan setiap hari kena angkat, Itulah. kena dukung. Coach. Kita jawab soalan tadi dulu. Okey, okey, Masuk okey. tajuk tadi. So apa yang Apa? paling sesuai? So, jawab balik ke soalan tadi. Alright. So, balik juga kita punya fitness level. Sebab setengah orang mungkin tak pernah exercise langsung. So, mungkin buat sedikit pun dah terus rasa Dah rasa penat. letih sangat. So, kalau you advance, mungkin you dah ada sedikit rutin you boleh jalankan. So, kalau you dekat rumah, kita buat exercise yang paling basic saja. So, movement yang coach recommend, selalunya kita buat seperti push up. Push up. Right? So, kalau push up tu kita ada dua variations lah. Satu push up biasa sebab kemungkinan biasa kalau beginner tu mungkin sukar nak buat sebab tak ada strength dia. So kita boleh buat CC push up di mana kita ada lutut kita atas lantai. So kita ada assistant lah. So kita push sikit. So ia akan menolong bantu kita punya tricep, kita punya chest, shoulder sikit. So Betul. kalau dekat rumah tu nak masak pun kita banyak guna tangan juga kan. Nak guna periuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan Kenapa, sekalian, bang? Syamil tolong tunjuk. Kita demo. Tak, sebab tadi saya perasan, masa coach tengah explain, abang tu dekat dalam tu macam... Dia tangan kanan. Dia macam ni. Oh, memang betul ke apa yang aku buat kat tricep? So dia menggerakkan sambil nampak. Abang Cuba tunjukkan sedikit push up. Macam mana tu tadi? Push up? Push up. So basically saya So buat basically bayangkanlah ni lantai lah macam tu lah. macam tu. Boleh tak? Boleh. Lutut support Lutut support. Bawa. Coach, kalau tak boleh Jangan kat sampai Abang Khair angkat dengan dia. Betul. Habis awak program ni. Okey, kita cerita pasal bicep kejap lagi. Sebab kita ada caller ni. Ada caller lagi? Assalamualaikum. Amboi. Salam. Siapa nama? Okey, saya Ifah dari Kuala Selangor. Ya. Soalannya? Soalan saya, apakah hukum jika seseorang itu bersenam pada bulan Ramadan sehingga menyebabkan dia kehilangan tenaga, lesu dan tak bermaya dan memudaratkan kesihatan dia dan membuatkan dia nak berbuka puasa? Okey. Maknanya tapi terima kasih Ifah. Ifah tanya ni tentang hukum. Jadi kalau hukum kita bagi kat ustaz dulu tadi. Kan? Apa kata? Takkan nak bagi Syamil pula. Apa kata kita bagi ustaz? Dia dalam Quran sebut wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu melemparkan diri kamu ke dalam kebinasaan. So kita tahu dah benda tu boleh menyebabkan puasa kita terjejas kan. Apatah lagi kita boleh kontrol intensity exercise kita kan. So buat apa kita buat sesuatu yang boleh menjejaskan puasa kita. Sedangkan senaman tu sunat. Betul. Puasa tu wajib. So kita punya priority yang wajib itu. Baik. Okey. Sekian terima kasih pengacara menjawab soalan. Kalau push up tu menyusahkan diri, jangan buat. Bukan buat, tapi jangan buat sampai kau sendiri tak boleh handle. Kalau tak dibuat 5, buat 1 cukup lah. Ataupun jangan buat kat lantai, kita buat kat dinding. Boleh tak? Boleh juga. Macam mana ni? Boleh juga. Dia tak push up dah tu. Betul. Untuk beginner. Itu diorang panggil wall press. Wall So, press. Wujud rupanya. Wall press tu wujud kan? Wujud. Itu suggestion yang baik juga. So sebagai beginner pun kita boleh pergi dekat wall, kita just buat wall press di mana still activate masa tersebut dan bebanan dia lebih senang lah untuk handle. Tapi kalau problem akan ada lah. Kat dinding. Ya, betul. Memang ada exercise dinding. Betul. Problem Tapi akan ada bukan kalau kita wall tak straight. Kita boleh balik kaki belakang sikit supaya kita lean forward ke depan. So kita buat macam 45 degree. So ada beban tu lah. Beban sikit lah ya. So kalau straight macam tu memang tak banyak sangat. Tak ni lah. Tapi kalau Punya statement menarik. betul. Problem akan wujud bila dinding tak ada. Oh, dinding tak ada, tak boleh buat lah kan. Boleh. Kita kena balik ke lantai lah. Kalau saya frust ke apa dulu macam tu lah sebenarnya saya tengah exercise. Itu yang saya kira Alah, tadi. ya. Sebab saya ada member yang kat dinding, rupanya dia exercise kampung saya tahu. Saya ingat dulu dia tengah frust. Tak. Mungkin boleh dengan tukar bakul baju kotor. Kan? Boleh juga. Boleh tak kan? Untuk baju kotor Bagaimana pula? Sebenarnya exercise ni kalau kita balik ke dasar dia, kita nak create some form of resistance untuk allow body kita to push to the next level. So sebenarnya macam-macam kita boleh buat. Kita basuh baju, pinggan semua tu actually exercise juga. Tapi fall back tu intensity kita. So kadang-kadang orang cakap, kalau workout banyak sangat nanti takut nak berbuka. All this semua falls back tu kita punya mindset. Kita sebenarnya actually as a human being kita boleh push to the next level yang kita tak tahu kita boleh.
It's just a matter of conditioning kita, diri kita. Kalau kita tengok zaman dulu pun macam Nabi Muhammad masa war dulu pun diorang berpuasa masih berperang semua kan. Kalau kita tengok football, Premier League semua pun kadang some of them berpuasa. Seperti main bola sepak 90 minit non-stop. Main bola seperti tak berpuasa Macam tapi energi dia still ada. Ya. Okey. Senama agak buka puasa Kita buka puasa. itu kan penting kita ambil manfaat waktu buka ni kan mustajab kita berdoa. Kita sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Ya Allah, berikanlah kami jiwa yang sihat ya Allah. Berikanlah kami tubuh yang sihat ya Allah. Agar kami dapat sentiasa istiqamah beribadah kepadamu ya Allah. Agar kami bersemangat untuk mendirikan tarawih ya Allah. Agar kami sentiasa bersemangat untuk menyempurnakan puasa ya Allah. Dan kami terasa bersalah sayang untuk meninggalkan solat 5 waktu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunilah dosa ahli keluarga kami ya Allah dan seluruh umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Kami bersyukur di atas segala rezeki dalam kami berbuka ya Allah. Keberkatilah rezeki ini ya Allah. Semoga melimpah ruah bukan hanya untuk kami tetapi kepada rakan-rakan muslim kami di Palestin, di Syria, di Yaman dan seluruh tempat yang diuji oleh-Mu ya Allah. Allahumma laka sumna wa bika amanna ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah, bismillah ala rizqillah, walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, selamat buka puasa para penonton. Sebab saya nak tengok macam mana rupa coach buka puasa nanti. Baik penonton. Borak dulu baru buka. Hashtag barokahnya di sini. Selamat berbuka. Alhamdulillah, syukur. Tahukah anda penonton-penonton di rumah? Betapa kelang kabutnya kami berbuka. Apabila ingin kembali live. Tetapi yang bagusnya kerana makanan kita setiap hari disponsor oleh Pusat Pakaian Hari-Hari. Ya. Terima kasih. Hari ada kuih. Betul. Ya, betul. Hari ada kuih. This is for only the Beninging. Oh, dia ada dingin. Ya, kita ada makanan berat lagi lepas ni. Kalau jumpa satu yang sedap tu, dia repeat. Dia Ni repeat. daripada 12 episod baru 9 lah. Baru 9 lah. 9 kali. Episod ni cerita pasal makanan kesihatan ni semua alhamdulillah lah. Alhamdulillah kita ada Sebab kita makan sikit-sikit. ya, pau bayam kita ada. Bayam. Lettuce. Betul, okey. Bagi coach lah kan. Dengan cuaca berbuka puasa begini, adakah dia menjahanamkan segala workout kita pada siang tadi? So ini adalah mindset ramai orang lah. Tak payahlah workout, dah makan macam ni, baik jangan tak workout. So actually mindset ni mungkin kita boleh tukarkan. So at least of course you kadang-kadang sebab buka dengan family, dengan kawan, you terpaksa makan makanan sebegini. So ada 2 tips yang kita boleh jalankan di sini. Nombor 1, portion control. So daripada you ambil semua, you mungkin pilih 1-2 kuih dengan 1 kurma. Tadi kita okey. Kita okey. Kita under control. Kanan lain, kiri lain. Jangan menipu sangat Syamil. Nampak kau tadi makan banyak sangat tadi. Seterusnya yang pertama. Dan nombor 2, kita still masih perlu jalankan latihan sebab at least apabila kita workout atau kita bersenam, kita baju metabolism meningkat. Betul. Dan ia akan membolehkan kita bakar kalori dengan lebih baik. Betul. Dan nombor 2, kita akan at least improvekan kita punya blood flow. Digestion kita akan improve. Soalnya apa yang kita makan, dia hadam dengan lebih baik. Sebab ramai orang sebab makan, dia rasa macam bloated, rasa tak sedap lah. So exercise helps. Cikgu, metabolism tu apa cikgu? Metabolism tu you punya kadar pembakaran lemak, BMR, which is basal metabolic rate. Tak ada kena mengena dengan Metallica lah. Jangan. Tapi betul ke makin kita meningkat usia, makin sebenarnya metabolism rate tu rendah. So that's why kita kena exercise ke? Betul. So actually age salah satu faktornya. Nombor 2 juga sebab kita punya lifestyle juga. So kalau kita selalu stres atau tidur tak cukup pun boleh menyebabkan metabolism pun menurun. So kita perlu happy selalu. Menjadi seorang ayah Syamil, maka
cara hidup akan bertukar. Betul. Khususnya anak kecil yang menangis di waktu malam. Jadi adakah Syamil makan makanan anak? Ketika mengantuk kan. So macam mana Syamil mengumpul tenaga? Yelah berjaga malam. Macam mana? Syamil bersama dengan isteri saya lah Ernie. Benda tak, saya membayang. Saya sentiasa membayangkan Ernie di sebelah saya. Masya Allah, so sweet ya tuan-tuan dan puan. Lebih sweet daripada kuih-kuih ni. Tolong ambil yang ini video ni saya nak post. Saya akan buat sorry saya ulang-ulang. Kita orang plan macam ramai sangat. Kalau kita jumpa 10 orang, dia orang akan cakap, oh waktu tidur akan tak cukup. Itu confirm. Sebab ni selamat datang, korang takkan tidur. Korang akan penat ni semua. Which is kita orang tahu benda tu akan terjadi. So kita ambil preparation awal lah. Macam contoh get to know ilmu-ilmu yang macam contoh, nanti kalau dah ada anak, kita akan tidur tak cukup. Okey, apa yang kita nak kena buat? Kalau dia nangis, apa yang kita perlu bagi tahu dekat dia? Bukan bagi tahulah, buat dekat dia. Macam contoh, selalunya yang Syamil kenal pasti sekarang ni antara susu ataupun dia sedang membuang air dan tidur. Itu je lah tiga benda yang paling utama. So Alhamdulillah tidur memang tak cukup, tapi diubati dengan apabila kita tengok dia punya ketawa. Diubati dengan itu sahaja. Dari segi vokal macam mana? Dah ada development vokal? Adakah sambil jaga anak tadi sambil hahu. Sebab mungkin Syamil dengan Ernie ni kita orang suka menyanyi. Kita orang mendendangkan dia dengan macam-macam lagu. Siapa yang first voice, siapa yang second voice? Ernie akan buat Harmonize. Tak adalah benda tu. Syamil sebabkan terlampau excited. Je dia. Sebabkan terlampau excited. Kita ni biasalah bapak-bapak kan. Kita kalau boleh semua benda yang pertama semua kita nak ajar dia kan. And Syamil masa dia dah berapa umur, dah seminggu 2 minggu macam tu, balik rumah sekejap rekod siap-siap. Rekod lah macam zikir tidur kat YouTube semua ada kan. Okey tak apa, aku nak kau dengar suara bapak engkau je dengan mak engkau. So kita orang rekod lah zikir dan tidur. Kita orang rekod semua, memang letak kat dia daripada kecil lahir sampailah sekarang. Okey. Cukup sampai situ Syamil. Excited sangat. Okey, sorry. Kita nak menyambut panggilan. Ya, tadi dia sambut baby, ni sambut panggilan. Ya, saya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa sana? Nazira. Nabila dari Rawang, Selangor. Okey. Baik. Soalannya? Berkenaan dengan exercise senaman tu ya. Senaman ini untuk kesihatan badan kita. Seperti kita semayang dan membuat amal ibadat tengah malam tu pun satu senaman juga kan. Kalau kita tidak exercise, seperti kita bangun pagi-pagi tu, kita atau menyapu dan membersih rumah kita, itu adakah dia panggil exercise juga? Paksa kita kena buat hari-hari kan. Itu termasuk kita exercise jugalah sampai berpeluh semua kan. Setiap hari kita kena buat, wajib kena buat yang tu. Betul. Kita kena bersih tandas, kena menyapu dalam rumah, luar rumah. Masak sahur kan. Maknanya bukan sekadar penyapu je lah yang kita gunakan. Banyak lagi lah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya begitu santun. Harap-harapnya Puan Nabila tak ada kaitan dengan Nurul Rawang itu. Bukan. Jangan. Puan Nabila tadi dia kata memang dalam Islam pun menganjurkan. Maknanya selepas berbuka, maghrib tu terus langsung 21 rakaat tarawih. Pergerakan solat kan. So ni sapu rumah semua. Ini soalan yang sangat unik sebab Faiz pun baru dapat data ni 2 hari lepas. Sebab Faiz ada beberapa member dalam program Faiz, nakbuatbadan.com. So ada cerita dalam grup kita, dia cakap sebab dia solat tarawih, so dia record berapa kalori dia burn solat tarawih. Solat tarawih. Ini cantik ni. Dia dapat lebih kurang 220 kalori burn untuk solat tarawih malam campur isyak dengan maghrib. So itu pun kalau you tengok dari situ, 200 kali sebenarnya banyak juga. Satu pencapaian lah. Itu adalah some form of exercise. Of course dengan kakak cerita tadi, pada waktu pagi you sapu sampah, bersihkan tandas semua tu, ia actually some form of exercise. Tapi kita perlu fikir bahawa sebab mungkin kita dah selalu buat benda tu, ia menjadi satu benda yang
kebiasaan, mungkin senang. So kita boleh increasekan sedikit intensity yang menyebabkan kita rasa a bit of challenging. So mungkin di situ kita boleh include lah. Mungkin selepas dah semua tu kita boleh buat push up sedikit, kita boleh buat squat sedikit, just a bit of exercise, ataupun mungkin jalan sedikit di halaman rumah untuk increasekan intensity kita. Ataupun selain sapu halaman rumah kita sapu jiran punya rumah. Kalau idea bagus juga. Minta izin dulu. Minta izin dulu. Macam Syamil. Soalan tadi. Berapa malam dah tak bawa tarawih? Dah tarawih. Okey, relax dulu. Speechless di situ ya. Kita ada soalan artis dulu, man. Okey. Kita tengok. Push the roll button. Assalamualaikum, saya Zizanin, pelakon dan juga pengarah. Saya nak tanya, untuk orang yang rajin bersenam macam saya ni, di bulan puasa ni macam mana? Adakah waktu sebelum sahur tu, adakah itu dikira waktu yang baik untuk bersenam untuk tubuh badan kita? Contohnya di antara pukul 11 hingga 5 pagi. Adakah itu waktu yang baik untuk saya bersenam? Terima kasih. Bulan Ramadan, berkahnya di sini. Ini pun antara salah satu soalan yang Wani memang tertanya-tanya. Bila sebenarnya waktu yang terbaik untuk bersenam? Daripada pukul 11 sampai 5 pagi. Asyik kita tak tidur ke? Itu buat apa? Kita buat qiyamulai ke? Itu pun exercise juga. Kan? Betul. So kalau ramai orang tanya juga soalan ni, common question lah bulan Ramadan, bila waktu optimum? Sebelum berbuka ke, selepas buka ke, atau tengah malam ke, sebelum sahur ke? So actually nombor satu, kita perlu tanya bila the most suitable time, bila masa yang kita ada bersesuaian. Sebab kalau kita tak ada masa, tak jadi juga. Betul. Dan nombor dua adalah normally tengok kita punya goal. Kalau you nak fokus bina badan, muscle, mungkin kita memerlukan sedikit kalori, so mungkin selepas berbuka. So kita boleh buat selepas tarawih. Kalau tak, kita nak maksimalkan fat loss, kita boleh fokuskan cardio sebelum kita berbuka. Sebab pada waktu itu kan, of course, perut dah kosong, dah lapar. So kalau you incorporate some form of cardiovascular training, jogging ke apa, it can enhance further kita punya fat loss. Lepas tu boleh disambut buka terus kan? Betul. Of course dia akan rasa macam dahaga. But actually kalau you fight through, kita akan adapt. Human body kita sebenarnya mekanisme yang kita boleh adapt easily. Kalau 6.30 sampai pukul 7 tu okeylah kan? 6 sampai 6.30 Cantiklah. Kan? Kembali kita mandi, betul dah siaga untuk nak buka. Okeylah, saya nak buat lepas ni. Mungkin jogging di dalam studio ini kan? Macam Syamil exercise selalu pukul berapa? Syamil macam Syamil sebab sekarang ni Syamil banyak buat online lah. Exercise secara online? Exercise secara online. Macam mana tu? Sebab, cerita dia macam ni. Jangan panjang sangat. Bila isteri saya berpantang, kami duduk jauh sikit. Duduk jauh sikit. So, untuk Syamil pergi ke gym bersama dengan trainer tu susah. So, buat virtual lah. Bagus. So, sejam saja diperlukan. Dalam pukul sama ada 10, 11 ataupun 11, 12. I see. Lepas tu, saya banyak spend time bersama anak. Lepas tu haus tak? Haus tak lepas tu? Haus, saya boleh minum. Tak puasa? Ni 10 ke 11 malam. Malam. Wani baru mendapatkan fakta yang betul lah Wani. Wani. Tabayun. Allahu akbar. Baru ikut. Okey, kita nak rehat dulu seketika. Lepas ni kita ada segmen Satu Hari Satu Ayat. Adakah Khair Rahman? Adakah Wani Asrita? Adakah Abang Amin? Ataupun Syamil? Ataupun coach. Semuanya dalam Borak Dulu Baru Buka. Barakahnya di sini. Take a break. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali ke rancangan Borak Dulu Baru Buka. Untuk segmen Satu Hari Satu Ayat ini, silakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekh Khair Rahman di atas mukadimah tadi. Para penonton semua, ayat yang saya bakal kongsikan ini sangat penting untuk kita sama-sama dalami kerana ia berkait rapat tentang kita menghormati di antara kita sesama Muslim.
Di dalam surah Nisa, surah ini mempunyai 176 ayat, merupakan surah yang terpanjang sesudah surah Al-Baqarah yang diturun di Madinah Al-Munawwarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsanu aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Yang bermaksud, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat seperti memberi salam, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dia dengan cara yang sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung setiap apa sesuatu yang kita amalkan. Ayat ini adalah berkenaan dengan memberi salam. Desawarsa ini kita lihat ramai di kalangan Muslim yang rasa segan bila berselisih untuk memberi salam. Kita jadi malu untuk memberi salam hanya atas alasan aku tak kenal. Sedangkan kita tahu dia adalah seorang Muslim. Oleh demikian, para penonton semua, bermula hari ini, Ramadan tahun ini, kalau kita berselisih dengan sesama Muslim, walaupun kita tak kenal namanya siapa, apalah kiranya kita memberi salam. Dan ayat tadi mengatakan kalau kita diberi salam, maka kita dianjurkan untuk menjawab lebih baik ataupun sekurang-kurangnya sama dengan ucapan tersebut. Contoh, bila kita diberi salam, Assalamualaikum, jawablah lebih baik dengan Waalaikumsalam warahmatullah, ataupun sekurang-kurangnya Waalaikumsalam. Para penonton semua, semoga kita... Tuan-tuan dan puan-puan, saya ke tepi ya. Ustaz Amin. Demikianlah tadi segmen Satu Hari Satu Ayat. Semoga kita dapat mempelajari sesuatu. Sila Cahaya kembali ke dalam studio. Itu dia. Ustaz Amin tadi. Di sini, Mak. Terima kasih. Oh, senang je ni, Mak. Saya buka dan tutup buat masa ni. Ya. Nanti insya-Allah satu hari saya cuba. InsyaAllah akan tiba masanya, bang. Baik. Amin. Alhamdulillah. Tapi satu pengajaran besarlah. Sebab mungkin orang tanya, apa tajuk salam dengan senaman ni kan, exercise ni. Bila kita dah biasa tak bagi salam sama Muslim, kita rasa janggal tak bagi salam. Betul. So kalau kita banyak exercise untuk bagi salam pada orang, so bagi salam ni dah tak pelik dah. Dan orang kata kalau kita besarkan lagi skop latihan ataupun exercise melatih diri termasuk dalam berbuat baik, bagi salam atau membuat beberapa amalan-amalan yang baik, itu pun perlu dilatih. Betul? Bukan saja memikirkan korang punya muscle saja. Okay, kita ada salam WhatsApp ya. Apa soalannya? Alright, apa soalannya? Tu dia. Wani, silakan. Salam tim Borak dulu. Saya Ana dari KL. Nak tanya, bilakah waktu senaman paling sesuai semasa... Waktu senaman paling sesuai semasa di bulan puasa, and tips untuk elak craving dan dehydrate semasa puasa. Ini dah lebih kurang tadi dah kan. Soalan kedua, Assalamualaikum pengacara tetamu jemputan. Apakah senaman ringan yang sesuai dilakukan pada bulan puasa dan keperluan masa yang boleh dilakukan? Tadi pun ini pun kita dah tanya. Tapi saya nak jawab soalan yang first one tu, yang dia tanya pasal craving. Macam mana kita nak jauhkan diri daripada rasa dehydration. So Faiz perasan, kalau kita buka puasa ni, kita fokus sangat ke makanan dulu. Nak makan ni, nak makan tu, nak makan kurma. Kadang kita terlupa yang paling penting sebenarnya, kita bukan lapar, kita dahaga. So actually, hydration is the most important thing. So apa yang kita boleh fokuskan juga, of course makanan, tapi kita fokuskan lebih ke air. Betul. So air suam lah, air putih, sejuk ke, air suam ke, tak kisah. Tapi water, sebab kita, apabila kita hydratekan diri kita, automatically craving dia akan kurang. Kilau. Air putih. Tapi memang kebanyakan orang bila berpuasa ataupun setelah buat kerja satu hari, berlatih ke dan sebagainya, dia mementingkan rasa. Betul. Daripada mata dia, dia nampak warna tu, air jagung ke, air apa ke, dia mementingkan rasa. Dia nak rasa tu. Padahal yang kita perlu ialah air putih tu saja kan. Kalau ikut sunnah pun setelah kurma, rotop, air kosong. Lepas tu solat maghrib, lepas tu sambung balik. Ya, benar. Syamil, saya. apa yang pushing factor untuk Syamil jadi fit? Adakah kerana staminanya? Ataupun kerana vokalnya?
Ataupun kerana isterinya? Ataupun berapa lama sebenarnya Syamil berpuasa sehingga begini sekali? Termasuk berjalan tadi semua. Sebenarnya Syamil bermula daripada seorang yang punya berat 98 kilo. Oh, wow. Semasa 2015 berat saya 98 kilo. So then saya ambil masa 5 ke 6 tahun untuk sampai yang sekarang ni lah. Sekarang berat berapa? Sekarang dalam 70, 72 macam tu. Steady. Syamil steady. Member nak balik awal dah tadi. Member dah fist bump. Kena jawab dengan fist bump. Kadang-kadang bukan salam saja yang kita kena jawab. Fist bump. Syamil nak bagi tahu kat semua sebab Syamil pun selalu terkena benda ni. Sambung. Tadi sekarang dah 72 kilo. So, apa kau buat? Syamil berjalan tu yang paling penting. Syamil lah untuk So Syamil kira lah ada dulu sebelum kahwin, Syamil akan sentiasa naik Grab ataupun naik mana-mana kemudahan awam yang ada supaya bila sampai ke destinasi yang nak dituju, Syamil akan berjalan ke sini ke sana dan balik kadang-kadang Syamil jalan separuh jalan, nak dekat sampai rumah baru Syamil ambil Grab pula. Tak ada orang nampak ke? Syamil jalan kat tepi. Tak ada. So Syamil banyak tengok macam jalan kaki berapa banyak yang kita jalan semua tu. Itu banyak Syamil buat lah daripada dulu sampai sekarang. Macam sekarang ni tak boleh. Sebab kalau Syamil dah kira, kalau Syamil sampai ke langkah ke-10, view kat mana? So takut lambat sampai. Kejap. Saya ada orang beritahu Syamil membongak. Taklah, betul lah. Diorang akan telefon. Ada pemanggil. Assalamualaikum. Aduh, Assalamualaikum. Siapa di talian? Halo. Ya, siapa di sana? Ya, saya daripada Pekan Pahang. Ya. Namanya? Kazari. Ya. Soalannya. Apakah soalannya? Okey, saya sebenarnya nak tanya pada staf kos kita. Okey, kita exercise ni kita tahu pagi, petang ataupun lepas puasa, buka-buka kita akan exercise kan. Jadi, saya nak tanya, exercise ni lah untuk sihat dan untuk selamat. Maksud saya, selepas berapa jam yang perlu kita buat exercise setelah kita makan? Okey. Saya takut bila kita makan, kita buat exercise, saya takut mudarat pada kita. Jadi bukan untuk sihat, jadi kita sakit pula akan datang. Faham. Jadi, betul. Saya harap apa pun dapat bagi pendapat lah. Mana selepas berapa jam lepas makan. Okey. Baik, terima kasih Cik Sazali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada Pekan. Pesannya apa? Jawapan dan tutup terus. Conclusion. Okey, so pertama sekali kita tahu kita nak solat tarawih dulu ke atau kita nak workout dulu dan selepas workout baru tarawih. Sebab kita kena tengok juga kalau kita buka puasa kita makan heavy dan kita memerlukan masa yang lebih lama sedikit. Mungkin 2-3 jam baru kita boleh workout. Tapi kalau kita makan something light, contohnya kalau kita buka kita makan kurma dan kita mungkin makan satu keping roti ke, and then kalau you nak workout 30 minit 40 minit selepas should be okay. So kita tengok balik ke portion size dan juga macam mana kita punya badan. Sebab kita perlu tahu, kita boleh test run dulu tengok macam mana badan kita respond, baru kita boleh adjustment dari situ. Tapi tengoklah kalau you nak makan proper dinner dengan family semua, mungkin kita bari 2-3 jam. Tapi kalau you masih rasa macam penuh lagi, beri sedikit masa. Sebenarnya apa mudarat dia tu? Kalau misal kata dengan penuh tunggu exercise sebenarnya masa penuh tu nak bakar kan. So actually sebab sebab kita punya badan, kita can focus only on one task at a time. So kadang kalau perut kita penuh dengan makanan, kita punya organ semua fokus ke digestion. Itu kadang kita kalau solat tarawih kadang rasa macam mengantuk sebab oksigen semua push to the stomach untuk fokus on that process. Tak best orang sebelah nanti sedawa bau mutabak kan. Jadi bukanlah salah tarawih. Jangan makan beria sangatlah. Makan tu kena agak-agak ikut badan kita lah. Tapi kalau orang tu mungkin metabolism sangat tinggi, dia boleh makan banyak, so ikut you punya kemampuan lah. Tapi apa-apa pun sederhana itu Sederhana. terbaik. Moderation is key. Okey, Syamil ada last word? Last word Syamil. Ada apa-apa kata-kata akhir? Kata-kata akhir saya... Mata buka sikit, mata. Kata-kata akhir saya... exercise, ambillah waktu sejam. Lepas tu kita pergilah buat amal ibadah. Yang bulan Ramadan ni, tak ada benda yang susah pun. Jangan susahkan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi satu hari satu ayat. Ada potensi. Kita akan puasa dia. Saya nak opening yang tadi tu. Saya nak
Okey, kita nak umumkan siapakah pemenang pemanggil bertuah untuk hari pemanggil ini. bertuah ke? Ya, betul. Pemanggil bertuah ada pemenang Wow. Yang pertama sekali, siapa yang pemenangnya? Oh, Z daripada Selangor. Selangor. Tahniah. Right. Rawang Selangor. Tahniah. Dan juga Cik Sazali daripada Pekan. So, apakah hadiah yang dibawa pulang oleh mereka berdua? Saksikan. Check it out. Dia dah cakap, tapi saksikan juga. Pemanggil bertuah bagi rancangan Borak Dulu Baru Buka Barakahnya di sini akan menerima voucher bernilai RM250 Malaysia kerajaan Pusat Pakaian Hari-Hari. Tahniah diucapkan kepada para pemenang. Yang tak menang tak apa, jangan risau, esok ada lagi. Balik ni saya nak workout. Itu tanda dia dah makan. Tanda dah makan. Okey, kita juga ada hadiah untuk tetamu-tetamu kita. Ni untuk coach. Terima kasih. Dan ini untuk Syamil. Allah, terima kasih. So, satu untuk isteri, bawah untuk anak, bawah untuk saya lah. Syamil. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga jadi tamu Baik. kami. Sementara diorang enjoy dengan apa yang diorang dapat, kita tengok tajuk untuk esok. Ya. Kalau apa tu, boleh tertukar ke? Boleh. So esok kita ada puasa, tak larang nak solat. Oh, hari ni tak larang exercise. Esok tak larang nak solat. Kita ada Ustaz Said Kadir dan Joey. Habis. Habis. Apakah yang kata terjadi? Jumpa Abang Khir. Habis. Apakah yang Dan ni apa bulan ni? Satu hari satu ayat. Wani Hasritan. Allahu 9 April. Akbar. Aku tak puas hati. Siap poster. 10 episod tak pernah ada poster. Wani ada poster. Abang kita tak ada poster. Sedangkan aku yang terjun tu kadang-kadang pun tak ada poster. Apa ini? Apakah ini? Tidak ada. Ini tidak adil. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang saya nak buat nanti? Okey. Wani, awak prepare secukup rasa. Okey, saya prepare dulu lah. Kita nak berhenti dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di TV1 7 hingga 8. Borak dulu. Baru ke hashtag Barakahnya di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kala malam sunyi sepi, Bani insan tenggelam dalam mimpi. Musafir yang malang ini